Ramai manusia bila di akhir zaman ni dia sibuk nak jadi attention seeker. Tak ada ilmu, tak ada adab. Jadi yang dibelajar kat sekolah tu memang sia-sia je. Kecaman orang pun dia okey walaupun dislike. Ibarat sungai lah. Sungai tu sungai maklumat. Banyak benda kotor je. Jadi nak ambil benda yang jernih, nak ambil ikan yang baik, nak ambil hasil yang baik tu hampir tak ada. Assalamualaikum, Sembang Viral kembali bersama saya Fitri Yahya dan juga Ustaz Ilyas Ismail. Sihat Ustaz? Saya Alhamdulillah. Ustaz apa konten hari ni? Macam ni, Ustaz, zaman sekarang kan, zaman moden ni, orang ada banyak benda asasi. Yang pertama makanan, yang setanding dengan makanan juga adalah tentang internet dan keperluan mereka obses kepada media sosial. Jadi ramailah yang bergelar Insta famous, TikTok famous, YouTube famous semua-semualah. Dan mereka ni antara yang penting, mereka ni tak suit kepada konten. Sampaikan satu tahap orang mati pun jadi bahan konten. Saya tengok dululah ada jenazah ibu ke ayah selfie lagi. Macam mana Ustaz melihat kegarahan untuk kejar konten dan views ini? Saya masih ingat lagi ada seorang tokoh menyebutkan bahawa ramai manusia bila di akhir zaman ni dia sibuk nak jadi attention seeker. Atau dengan izinnya kita kata mencari perhatian, mengejar like, subscriber, mencari follower, apa sajalah. Demi untuk kadang-kadang Fitri dia bukan nak apa pun. Mungkin keuntungan, mungkin macam Fitri cakap lah. Tapi dalam masa yang sama dia rasa satu kepuasan. Orang menyebut dia, orang tular berita tentang dia walaupun benda tu benda tak elok. Padahal benda ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW berkaitan tentang orang yang kalau dia buat benda tak baik, kemudian dia menghebahkan pada orang lain. Ini dalam hadis Nabi sebut sebagai al-mujahirin. Ia adalah golongan yang tak diampun Allah. Mujahir ini maksudnya golongan yang dia menghebahkan keburukan diri dia demi untuk nak dapatkan kecaman orang pun dia okey walaupun dislike. Ada kuliah Ustaz sebut, manusia ada banyak jenis. Manusia haram, manusia halal, manusia makruh kan. Jadi macam mana dia orang tak kisah haram ke kecam sebab setiap kecaman adalah duit. Ada duit, fulus. Jadi macam nak dapat mentaliti dia sedangkan dia orang ni dulu daripada sekolah agama, ada pendidikan yang baik. Bila masuk alam dewasa, kejar views, kejar konten, habis tak aib ke apa ke semua habis. Satu pesanan yang saya kongsikan dengan para penonton semua, kita sekarang ni bukan setakat kena ada social distance ataupun penjarakan sosial. Kita dah sampai satu masa kena ada media social distancing. Penjarakan media sosial. Artinya jangan terlalu gairah sangat. Sama ada yang bikin konten ataupun yang melihat konten tu sendiri. Sampaikan mengaibkan. Padahal kita dalam agama, kita diajarkan bahawa kalau hal-hal bab-bab kematian, kalau melawat kubur ke, ziarah kubur ke, atau hal-hal siapa meninggal sekalipun, itu adalah tuzakkirul akhirah. Mengingatkan kita pada hari akhirat sepatutnya. Bukan mengingatkan kita pada keuntungan, dapat view yang tinggi semua. Tak betul tu. Maka saya nak mengajaklah para penonton semua kan, Fitri, ya, supaya apa konten kita buat ni, dia ada dua benda. Pertama manfaat, kedua laknat. Mana anda nak? Manfaat atau laknat? Manfaat besar. Fitri, saya tak nafi ya. Ada satu orang tokoh, bila dia meninggal, ada satu warganet lah, kita netizen, warganet ni, dia komen kat bawah tu, saya baca, dia kata, saya selama ni semayang tak pernah cukup 5 waktu. Tapi sejak pemergian selebriti ini, pemergiannya dengan cara yang begitu baik sekali, sampai ke hari ni, saya semayang bukan setakat cukup 5 waktu, yang semayang sunat-sunat semua saya buat. Selebriti yang meninggal tadi tu ada datang ceramah tazkirah kat dia? Tak pun. Berita dia ditularkan membuatkan dia jadi berubah. Maknanya itu ada manfaat, betul tak? Ada manfaat. Konten macam tu ada manfaat. Tapi satu lagi ni mengundang laknat. Laknat ni kita tak nak macam dengan bertujuan untuk mungkin memburukkan ahli keluarga, membuatkan si hidup atau ahli keluarga si mati tu rasa lebih sedih ataupun kecewa. Benda tu boleh mengundang laknat. Itu na'udzubillah. Bila kita tanya kan budak-budak muda ni yang buat konten ni, cuba faham tentang sensitivity. Tapi dia kata dia orang tak tahu sensitivity tu apa. Sebab dah terbiasa kan bila habis sekolah ke habis universiti je terus senang lenang dengan konten. Jadi tak ada ilmu, tak ada adab. Jadi yang dibelajar kat sekolah tu memang sia-sia je. Dalam Quran surah Al-Kahfi, Allah ada mengenengahkan generasi satu golongan yang hebat ni namanya generasi Al-Kahfi. Generasi Al-Kahfi ni umur taklah muda sangat.
Rata-rata mereka ini umur belasan tahun, kata setengah ulama. Tapi kehebatan yang kita nampak pada mereka ini iaitu mereka ada sifat matang. Apa matang? Dia dalam satu tindakan, dia boleh fikir orang lain. Kalau aku buat macam ni, apa perasaan mak ayah aku? Kalau aku buat macam ni, apa perasaan orang yang menonton video yang aku bakal buat ni? Itu orang yang matang. Ada tak orang yang dah besar tapi tak matang? Ada. Baby in the big body. Awak body big tapi dalam baby. Semua benda kau nak cerita, semua benda nak mengadu ke orang. Dia jadi baby ke apa ni? So, bagaimana nak keluar daripada situasi keadaan ini? Berpeganglah pada satu kata-kata ini iaitu hurriyatul fardi mahdudun bi hurriyati ghairi. Maksudnya, kebebasan seseorang terbatas dengan kebebasan orang lain. Awak ada rasa awak nak bercakap, betul. Tapi hati-hati, ada mata, ada telinga, ada hati orang lain yang mungkin akan terkesan dengan kata-kata atau apa je yang awak bawakan itu. Sebab dulu kan kalau tengok kita ikut mak bapak, datuk nenek pergi kebumian, ada adab. Kemudian kalau kita makan pun kalau silat lalu bakang ke kena jerkah kan. Sekarang ni mungkin komuniti dia orang ni mungkin banyak di laman sosial je. Tak berpijak pada reality. Pertama-tama kita zaman pandemik kan, tak pergi kenduri, majlis ilmu pun tak ada. Jadi dah lama sangat tak berjemaah ni, hati jadi macam mana Ustaz? Boleh jadi sebab saya ini berseloroh je lah yang saya pernah dengar ada orang tu kata aku rasa sekarang ni hidup alam bunian lagi bagus pada alam maya. Alam bunian dia kata tak, dia pun tak tahu pernah pergi ke tak. Alam maya ni penuh dengan macam-macam ya, dengan kecaman, kutukan, kritikan, sindiran yang sampai kadang-kadang ada orang ambil tindakan untuk bunuh diri hanya kerana apa sahaja yang dipersembahkan itulah. Jadi betul, saya setuju mungkin salah satunya faktor peredaran masa atau zaman sekarang ni, cara kita mendewasakan anak-anak kita dengan cara begitu. Mungkin zaman ketika ini mungkin kita boleh istilahkan dengan izin ya, screenagers dia panggil. Screen ages dan semua yang menonton kita pun menerusi screen. Tak dinafikan, tak nafi, tapi bagaimana anda membawa screen itu untuk menghebahkan kebaikan. Saya masih ingat lagi dulu ada seorang guru agama, dia cerita rata ceruk dia pergi ke kampung-kampung mengajar pasal sirah Nabi, yang datang dengar 3-4 orang, 10 paling ramai. Tapi sejak kemunculan jejak Rasul, Nampak tak situ sejak kemunculan jejak Rasul, maka ia mendapat liputan yang lebih luas dan ramai orang tahu bahawa sekian tempat lokasi Nabi itu dan seumpamanya. Maknanya ada manfaat, ada faedahnya. Cuma mungkin peranan kita sekalipun untuk nak membawa teknologi media sosial ini ke arah yang lebih baik. Saya teringat kata ungkapan dakwah yang tak bersrategi akan ditiwaskan oleh kebatilan yang bersrategi. Betul? Yang mana kalau orang yang batil ni dia buat strategi, dia rancang dia elok, dia buat konten gempak-gempak, orang akan tersesat. Jadi macam mana Ustaz rasakan anak-anak muda yang darjah 1 ke, yang baru lahir ke, generasi ni membesar dalam keadaan yang ibarat sungai lah. Sungai itu sungai maklumat. Banyak benda kotor je. Jadi nak ambil benda yang jernih, nak ambil ikan yang baik, nak ambil hasil yang baik tu hampir tak ada sebab berdepan dengan aliran yang merosakkan. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj Nabi SAW, perjalanan Nabi kalau ikutkan Fitri ya, Nabi kalau naik saja buruk, kalau ikutkan dah memadai dah. Allah boleh bawa saja perjalanan Nabi dengan buruk saja. Tapi pernahkah kita terfikir kenapa Fitri ya diiringi bersama malaikat Jibril? Kata ulama hikmah dia, walaupun seorang Nabi perlu juga sentiasa dibimbing. Maka kita yang tidak Nabi ni kena ada yang membimbing dia. Jadi siapakah yang kena membimbing itu? Kalau di peringkat anak-anak mesti mak bapaknya. Kalau kita yang dah dewasa ni mesti ada guru kita yang kena senantiasa bukan mengajar saja, dia kena memantau kita. Jadi kurang-kurang kalau kita sekalipun lah, kalau guru nak cari mana ustaz, kami sibuk ni, kurang-kurang mak ayah kita. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling berpesan-pesan di antara kamu dengan kebenaran dan saling berpesan-pesan dengan kesabaran. So, semua kena main peranan. Itu dia. Saya teringat wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Betul. Dan juga ingatilah kamu sesungguhnya ingat memperingati itu memberi manfaat kepada orang mukmin. Terima kasih Ustaz, ilmu yang sangat-sangat bernas dan juga memberi manfaat kepada kita semua. Dan semoga ada yang ambil tiba. Kepada pembikin konten, awas anda jangan terlalu taksub mengejar konten, mengejar rating, mengejar views sedangkan anda turut membawa dosa bersama. Jadi kalau ada Ustaz tegur, terima dengan hati terbuka. Nanti kita muhasabah, berhenti seketika, kaji tentang sensitiviti, tentang ilmu, barulah bikin konten yang memberi manfaat kepada ummah. Sembang Viral berhenti di sini, ambil iktibanya untuk semua.